Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video saya. Di vlog Universitas Potensi Utama kali ini saya ingin menampilkan vlog acara yang dibuat oleh Fakultas Seni dan Desain. Hari ini mereka kedatangan seorang komikus asal Prancis ya, Emmanuel Lemaire. Oke, kita lihat seperti apa acaranya. Desain komunikasi visual, potensi utama. Okay, right now I'm standing with the director of Alliance Française, Mizat. Okay, she's at our university, at the University of Potensi Utama. Mizat, would you like to say something about our university? So we came here today with AF Medan and Emmanuel Lemaire to present his work, his comics, Tetanggaku Orang Indonesia. Then the second book, which is not translated yet in Indonesian, and I wanted to say that we're so happy to finish his agenda in Medan with our visit to Potensi Utama. That was great, very nice welcome. I think he's very happy and the students also seem happy. So it was such a pleasure to work with Universitas Potensi Utama and AF Medan. Okay, au revoir. Merci beaucoup, Mizat. Okay, thank you. Okay, yes. French. In French, that's okay. Merci beaucoup pour votre accueil, c'était vraiment très agréable et très chaleureux. Je suis content de l'accueil des Indonésiens concernant la bande dessinée. Encore merci. Oke, merci beaucoup. Bienvenue. Au revoir. Oke, thank you. Oke, saat ini saya sedang bersama Besti. Oke, Dekan Fakultas Seni dan Desain, Bapak Muhammad Rusdi Tanjung, MDS. Oke, Pak Rusdi, bisa cerita nih tentang acara yang dilakukan FTSD kali ini, khususnya Prodi Cafe ya, mendatangkan komikus asal Prancis. Oke ya, jadi sebenarnya kegiatan ini itu diadakan oleh Alliance Française Medan ya. Jadi kita kemarin dapat kontak bahwasanya komikus ini sendiri sedang berkunjung ke Indonesia, berkunjung ke Medan. Jadi mereka ada beberapa agenda dan dia mau mengadakan tour. Salah satu kampus yang dituju itu Potensi Utama, khususnya DKV, karena mereka tahu DKV sendiri ada materi pembelajarannya terkait komik. Jadi mereka sendiri menawarkan dan kita langsung apresiasi lah untuk membuat kegiatan seperti ini. J'ai présenté un projet, j'avais fait un projet, c'est-à-dire en bande dessinée, c'est à peu près
5 pages de bande dessinée, une dizaine de pages de recherche graphique et un texte qui présente ce que vous voulez faire ainsi que l'ensemble du scénario. Après, vous le soumettez à plusieurs personnes. Alors pour certaines personnes, ça n'était pas concluant, parce qu'ils ne comprenaient pas. Même un éditeur m'a dit qu'est-ce que tu veux faire avec cette Thaïlandaise. Et un autre éditeur avec qui j'avais déjà travaillé, avec la bande dessinée Rotterdam, m'a dit oui, qu'il aimait beaucoup les histoires de voyage et de découverte, et les sujets qui étaient un peu étranges. Pas étranges, mais un peu qui sortaient de l'habitude. Jadi katanya agak panjang ya. Tadi mengenai penerbit katanya. Jadi kalau di Perancis biasanya beliau siapkan ada beberapa hal. Yang pertama sekitar 5 lembar hasil gambarnya, gambar komiknya, kemudian belasan lembar ceritanya, teksnya, dan juga 5 lembar gambar, sekitar belasan lembar skenario, dan juga teks yang akan diceritakan, kayak mungkin rangkuman dari cerita yang mau dibawakan. Dan itu yang dipropos ke penerbit di sana. Dan di sana nggak semua penerbit langsung bisa kasih iya, dan nggak dikasih ke satu penerbit aja, dia kasih ke beberapa penerbit. Mungkin satu penerbit bilang ini nggak mungkin, ini nggak menarik, ini kurang cocok. Tapi penerbit lain, misalnya penerbitnya buku yang Rotterdam tadi, dia bilang oke, ini menarik untuk diangkat karena buku ini menceritakan tentang perjalanan seseorang. Jadi secara nggak langsung kita bisa kasih tunjuk pemandangan di berbagai tempat yang berbeda di Prancis. Jadi si penerbit itu oke untuk menerimanya. Jadi beda-beda. Tapi caranya, langkah-langkahnya kira-kira seperti ini. Disiapkan beberapa lembar gambar komik yang sudah digambar, kemudian beberapa juga skenario yang mau diceritakan, dan juga teks rangkuman dari cerita yang mau disampaikan. Jadi itu diserahkan ke penerbit, dan penerbit mana nanti yang mau ngambil sesuai dengan ketertarikannya untuk menerbitkan buku itu. Cuma kata beliau sendiri, menulis buku, komik tentang Indonesia itu nggak gampang, karena Indonesia kan nggak begitu terkenal di Prancis, tidak begitu komersial. Jadi agak sulit juga. Pada akhirnya beliau ketemu dengan penerbit yang menerbitkan buku Rotterdam, dan beliau setuju untuk menerbitkan komiknya. Le qui est le plus compliqué et le plus important. Vous avez beau très bien dessiner, si vous n'avez pas une bonne histoire derrière, ça fera chou blanc, ça sera pas intéressant du tout. Katanya yang paling sulit dalam membuat komik sebenarnya adalah ceritanya. Kalaupun mungkin teman-teman gambarnya udah bagus banget, udah keren sekali, udah komplit, tapi kalau ceritanya kurang atau ceritanya nggak ada, bisa jadi kurang menarik. Orang nggak tahu mau dibawa kemana skenario-nya. Je peux rien vous promettre, mais si vous avez besoin de conseils, contactez-moi sur Instagram. Je peux vous pouvoir faire quelque chose si vous voulez. Katanya maaf nggak dulu. Enggak. Incroyable, c'était que vous aviez un passé en bande dessinée très fort. Et pour moi, c'était une découverte fabuleuse. Donc je pense que vous avez une culture de la bande dessinée dans votre vie, et que ce serait logique, complètement normal. Et j'ai vu que vous étiez, que monsieur le maire était tout à fait apte à vous aider, à vous soutenir. Et je pense que vous pouvez effectivement devenir une ville très importante pour la bande dessinée en Indonésie et en Asie. Ça me paraît évident. Kata beliau baru sampai sekitar 1 minggu, kurang dari 2 minggu Pak di Medan, dan katanya beliau melihat banyak juga tempat yang di Medan ini yang ada banyak gambar-gambar komik di jalanan di mana-mana, dan juga lihat teman-teman mahasiswa yang bikin komik. Jadi beliau bilang sebenarnya Medan ini punya potensi yang kuat dari segi skillnya dan juga dari segi budayanya, karena beliau lihat ternyata budaya membuat komik itu ada juga di Medan. Para seniman-seniman muda juga banyak yang bikin komik di Medan. Jadi beliau bilang teman-teman harus semangat, harus tetap bikin komik. Apalagi kemarin kebetulan ketemu dengan Pak Wali Kota, beliau bilang dia siap untuk mendukung anak-anak muda yang mau berkarya, khususnya mungkin di bidang komik. Dan beliau bilang kalau dari pengamatan beliau, Medan ini adalah
kota yang potensial untuk unggul di bidang komik baik di Indonesia bahkan di Asia. Tepuk tangan untuk diri kita untuk bisa ketemu pemandangan. Caranya ya latihan terus supaya semakin otomatis supaya progres biar berkembang lagi. Karena untuk bikin komik itu kan ada ceritanya, ada sesuatu yang diceritakan, ada orang, ada karakter, ada juga pemandangan, ada banyak hal yang memang harus bisa digambar. Dan untuk itu harus latihan terus dan juga perlu ngobrol dengan banyak orang juga, baik dari media sosial atau ketemu dengan seniman-seniman lainnya juga, supaya mungkin akan tambah referensi, akan tambah tips juga, masukan juga, saran juga. Pour l'instant, il est trop tôt pour le dire. Ce qui est la seule chose dont j'ai parlé, mais c'est un projet, je ne suis pas sûr que c'est l'éditeur de Rotassi qui m'a proposé de faire une petite histoire inédite si jamais la bande dessinée avait un deuxième tirage, parce qu'après elle se vend bien. Et cette petite bande dessinée reprendrait en partie mon voyage à travers l'Indonésie. Katanya mungkin ini agak terlalu cepat untuk di-spill dan belum pasti karena masih proyek. Tapi Rotasi Books sebagai penerbit buku ini mereka menawarkan Emmanuel kalau memang nanti berkenan dan kira-kira mungkin hasilnya cocok, mungkin bisa bikin satu komik lagi tentang perjalanannya selama di Indonesia. Tapi belum pasti, itu masih Melihat sudut pandangnya tentang Prancis, mungkin buku ketiga dari sudut pandang Emmanuel sendiri. Indonesia seperti apa? Emmanuel Lemeh. Jadi punya 3 versi ini. Yang merahnya ada. Indonesia. C'est une très bonne idée. Parce qu'il y a quand je suis venu ici, ce qui n'était pas du tout prévu, c'est un peu comme si j'allais de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire que j'essayais je vérifie si ce que Danny Boom est vrai, ce qu'elle m'a dit est vrai, parce que je ne connaissais pas du tout l'Indonésie, je ne sais pas du tout. Et donc ça permettait d'être un peu comme Alice au pays des merveilles, de passer de l'autre côté du miroir dans un autre univers, le sien. Makanya makasih Pak, ide bagus. Nanti bisa di-keep dulu ya. dia akan keep itu idenya luar biasa katanya. Dan sebenarnya yang menarik adalah dengan perjalanan Emmanuel di Indonesia ini, dia jadi kayak apa ya, berubah bukan ini saya buat dari limbah bahannya, dari ampas kopi, serbuk kayu, dan juga ampas jamu kunyit untuk warna orange. Oh, jelasin. Itu buat maaf Pak, diulang Pak, maaf. Ya, ini saya buat bahan lukisnya ini dari limbah yang ada di sekitaran masyarakat Kota Medan. Itu ada ampas kopi, ada serbuk kayu, dan juga ampas jamu kunyit. Ampas ilustrasinya lemak de qualité, lemak Ampas kayu. Du bois, et kunyit. Et kunyit, c'est curcuma, bien fait. Curcuma. Macam MOU ya Randy. Desain komunikasi visual, potensi utama